Jadi macam tak cantik. Nak kena Bukan orang yang clap tu tak cantik. Clap tu clear. Okay. Ah. Alright, so yes, welcome back to podcast. Tadi masuk tau. Aku ajar. Ya, di permulaan podcast ni anda akan dapat lihat Haikal body shaming siapa. Sebab aku cakap aku tak cantik kan. Buang lah balik. Okay, alright. Selamat datang so ke Podcast Tinker, podcast yang paling unggul sekali di Astro. Kau memang kenapa kat Astro je? Sebab Astro dah ada cawangan lain. Sebab kita tak ada buat macam podcast bilik gelap or something. Sasal pula. Lepas tu suruh kita promote. Tapi dah okay. Kita clear the water. Okay, clear the water, okay Tak, aku tak okay dah. Biarkan guest kita yang tak okay. Kita sebagai marhai kena biasa-biasa je. Yes. Alright, welcome back to Podcast Tinker. Dan hari ini macam biasa kita punya podcast disponsor oleh White Coffee with Durian. Sponsor by Ngam-Ngam. Sebab musim durian katanya dah habis kan? Haikal, apa yang Ngam-Ngam? Oh, nama brand dia Ngam-Ngam. Ngam-Ngam. Aku dah merasa hari ni sebab aku baru tahu. Kan dulu orang cakap kalau kopi dengan durian kan tak boleh bergabung secara lumrahnya. Sebab dia bukan Adam and Stacey and then sebab kalau durian kan panas, tu kopi kan panas kan. So mesti ni diorang tak boleh makan together. Yang outsource. Durian betul dengan kopi betul. Kopi betul tak boleh sekali. Tapi yang ni dia dah diramuankan untuk boleh. Untuk boleh minum lah. Maksudnya selamat lah. Bukan magic. Maksudnya dia ada flavor durians. Tak, aku ada soalan. Kenapa nak minum kopi rasa durian tu? Ada orang suka bos. Kau dah rasa? Sedap ke? Rasa kopi durian. So maksudnya bila kau rasa ni, rasa dia lebih kepada durian ke rasa dia lebih kepada kopi? Dia aftertaste durian. Maksudnya kalau kau sendawa, besar kemungkinan bau durian. Ferry akan pingsan. Ferry akan marah dah pingsan lah. Tapi kepada mereka nak cuba, boleh cuba Ngam-Ngam White Coffee with Durian. Apa khasiat dia? Khasiat dia tak ada khasiat. Khasiat dia kopi lah. Tak lah, orang selalu buat kopi ada kan. Khasiat dia macam tak nak kasih kau tidur lah kau tengok bola. Mungkin lah sambil bau mulut mau durian. Tak, maksudnya macam ini untuk macam coffee lover dengan durian lover. Sebab sekarang musim durian dah habis kan. Ada je lagi tapi macam dah menuju ke nak habis lah. Tapi kalau nak maintainkan korang punya craving for durian, boleh. Ada nombor telefon kat sini. Jap, mana nombor telefon tadi? Lupa lah, saya bukan pengeluar. Jangan nombor telefon dia dalam handphone kot. Okay, alright. Kalau korang nak beli, korang boleh contact di talian ini. Dia nombor telefon boleh contact ke 011 1000 0236. Kau boleh letak kat lower third je kot masalahnya. Itu kalau orang yang tengok YouTube. Kalau dengar podcast 011 1000 0236. Boleh contact. Nama dia full force kau nama dia Farid. Yelah, sebab dia Aiman Farid Enterprise. Yes. Okay. Local product. Local product lah. Kita nak support local product. So hopefully makin banyak lagi macam local product datang bagi apa ni, sebab kita orang saja je nak memperkayakan. Boleh memperkayakan kalian. Kita bukan Melayu dengki punya. Kita bukan Melayu dengki. Okay, so start apa ni seperti biasa start ni, tapi sejak daripada kita start macam yang istiqamah tu, alhamdulillah insya-Allah. Aku terlupa satu tradisi kita, iaitu yang mana kita cuba nak terapkan, iaitu satu podcast satu fakta. Oh yes, dari dua sebenarnya yang kita terlupa. Apa dia? Satu lagi guest bagi tajuk. Oh yes, guest bagi tajuk. Tapi macam saja je nak bagi surprise. So guys, kita kali ni memang susah gila dapat, paling susah. Walaupun dia pendekat dengan kita. Meja dia. Meja dia paling dekat dengan kita. Dia paling bising sekali kat office. Dia paling susah kita nak dapat. Di permulaan podcast ni sebab tadi aku terbaca ada fakta baru. Ya, aku rasa kenalkan guest dulu. Untuk guest pun nak enjoy. Oh okay. Apa ni guest pun ada fakta. Serius lah nak kenalkan guest. Takut dia tak kenal. Bukan. Sana wet. Sini kamera. Tak payah cari Akal. Okay, so yes, kita nak kenalkan kita punya host. Dia host lah sebenarnya. Show kita yang lain dia host. Babi lah. Jangan lagi dia perkataan host tu. Host fee berapa? Host fee sebab kau ada host fee, so kau host lah. So okay, so kita bawakan Adli Syairi Ramli, atau lebih dikenali sebagai Abang Adli. Cikgu lah. Cikgu. Okey lah, banyak. Papa 70-an. Untuk barangan baru dia. Agogo Susuli. Yes, Adli hari ni kita jemput sebab seperti biasa kita memang tak ada guest dah.
Terima kasihlah kerana menjemput saya. Saya rasa amat berbangga, terharu. Tapi untuk Syafa dengan Haikal, saya kosongkan jadual saya. Mafi, dia busy gila kot tadi. Busy gila. Menaip dia tu tiba ada 3 tangan duk dua. 3 tangan tangan satu lagi. Apa benda? So Adli punya sebab apa kita panggil Adli minggu ni, sebab kita basically nak sembang satu benda yang aku rasa macam agak serius sikit, dan kita berdua tak ada expertise. Aku bakal ada tapi lambat lagi. Awak pun? Lambat lagi. InsyaAllah aku pun satu masa nanti akan melalui benda yang sama. Tetapi kita lebih macam perlukan pandangan orang yang lebih dekat lah. Sure. Dan lebih ni. Mungkin kita akan banyak juga menafikan statement-statement dia. Kita tengok macam mana. Tapi tadi nak sembang share pasal fakta yang kau baca. So yes, Fatwa? Fakta. Bukan fatwa. Fatwa kat sini mampu kena. Kau nak suruh kita orang kena kecam dia. Kena kecam tak apa, kita kena hukum gantung apa benda ke. Alright, so salah satu fakta yang aku baca tadi, kita walaupun fakta ni sebenarnya kau boleh anggap kau boleh expect benda ni adalah satu fakta. Aku just nak bagi tahu, aku terbaca tadi dekat North Korea dia ada maksudnya pilihan raya sama macam kita. Ya ke? Setiap 4 tahun hingga 5 tahun, tapi kandidat dia seorang. Orang yang sama lah. Orang tak terkejut. Kim Jong Un. Tapi itu ada keluar satu masa sebelum PKP bulan 2 kot, yang diorang cakap sebenarnya Kim Jong Un kan masuk hospital kan. Diorang kata dia tengah masuk hospital, tiba-tiba nampak dia tengah pergi launching missile. Missile. Nampak sihat. Tak lah launching lah macam diorang kan. Dia pergi press semua. Press dia jugalah. Nampak sihat. Diorang cakap tu pakai body double. Mungkin dia dah mati. Tak tahu lah. Itu konspirasi teori lah. Konspirasi. Dari fakta ke konspirasi. Daripada fakta ke konspirasi. Escalated gila babi laju. That's why. Tapi North Korea dah boleh masuk kan? Tak tahulah aku itu. Sebab kita punya pasport kecuali Israel, North Korea boleh lah. Siapa yang nak pergi? Ada diorang pergi. Untuk apa? Cuti-cuti. Kau kat sana pun kau tak boleh selfie kan, setahu aku. Boleh selfie, tetapi tak boleh. Dia ada banyak peraturan yang aku baca. Kalau contohlah statue patung dia punya macam Supreme Leader dia lama-lama. Kalau contoh kau ambil gambar membontotkan dia, tak boleh. Lepas tu kau tak lihat maksud tak tahulah. Kau kena sebelah dia panorama ke. Kau dapatlah bahagian kaki dia. Okay. Kau tak boleh ambil gambar dia tersengit sikit. Maksudnya nak kena betul-betul center macam tu. Tak tahulah center, tapi diorang tak bagi membelakangkan dan membontotkan lah. Bahaya babe. Patung pun tahu. Tapi memang kat sana sebab yang aku baca memang susah sikit memang banyak sikit benda yang macam restriction yang kau kena ikut baru kau boleh masuk. So siapa nak pergi masuk, siapa nak pergi melancong kat sana? Ada 2 orang US pergi. Ya, lepas tu yang berapa banyak yang kena penjara berbagai. Okay, so that's that for North Korea. So siapa rakyat Malaysia ada tak yang pernah pergi? Tak tahu lah. Kalau kau nak jadi orang pertama, pergi lah. Tak pasal pula kan aku tanya. Ada kot, mesti ada. Mesti ada kot. Diorang pergi untuk apa? Adventure? Tak tahu. Tanyalah diorang. Tak spy. Motif nak jadi spy? Taklah, dia maybe dia nak yang macam peminat K-pop yang nak alternatif K-pop. Dia pergi North Korea. Hipster lah. K-pop hipster. Captain Ri. K-pop yang tak mainstream. Dia pergi North Korea. Tapi yang pasal tu kan masa kan dia ada DMZ, demilitarized zone. Yang sempadan diorang tu yang famous tu, diorang kata kalau diorang nak annoy askar North Korea, South Korea punya askar akan pasang lagu Big Bang, pasang lagu kuat-kuat supaya diorang dengar. Oh my god, aku tak faham kenapa dia kena hidup dalam kehidupan yang petty. I mean like North Korean lah. Mungkin adakah kita akan kena tembak kalau kita tembak pasal benda tak. Aku rasa macam kehidupan dia sangat petty. Aku rasa Supreme Leader sangat petty. Supreme Leader Snoke sudahnya Star Wars. Okay. So yes, itu adalah fakta dia, di mana yang diorang ada pilihan raya selama selang 4-5 tahun, tapi macam satu kita lah. Dia punya tapi kita ada banyak parti, diorang ada satu je. Dan aku tak tahu sama ada kau kena pergi mengundi ataupun kalau kau tak mengundi kau kena tembak ke apa ke. Tapi macam tak function je mengundi. Tak, itu sebab dia vain lah aku rasa. Aku rasa memang Supreme Leader vain lah. Kau dah tak ada calon lain. Lepas tu kau nak suruh juga orang vote engkau.
What's the point? Taklah, maybe dia macam okay, at least aku legit menang pilihan raya. Oh, kalau ada orang petikai kan. Walaupun aku lawan diri sendiri. Maksudnya dia menang tanpa bertanding ah. Taklah, dia bertanding kan, orang mengundi, orang pilih dia. Oh yelah. Conceptually Dia bertanding dengan diri sendiri dia lah. Gila lah. Susah siut. Itu masa kira undi tu sampai pagi tu. Mungkin lah. Kira sebab banyak kan. Lepas tu lampu tutup, buka balik, kurang undi. Tapi dia still menang. Dia still menang. Okay. Lawak dalam Alright. tu. So yes, itu adalah apa ni fakta kita. Tapi kita nak masuk kepada kita punya topik kita pada hari ini, iaitu topik kita related. Mungkin tak related, maksudnya orang tak, kita punya viewer tak boleh relate sangat. Tak relate tapi dia pernah melalui. Yes, benda ni adalah semua orang. Aku rasa semua orang pernah lalui. Dia adalah basically parenting. Sama adakah macam parents wujudkah sesetengah parents tu maksud aku adakah wujud yang kita panggil toxic parenting, dan juga ataupun itu hanya macam just a rebel punya face of one particular teenager. Dia sebenarnya parenting ni, kalau kau tanya aku lah, based on aku punya observation and then apa yang terdekat, pengalaman yang jauh, dia sebenarnya atas masing-masing. Tak ada maybe cara aku besarkan anak aku, pada aku rasa okey yang bersesuaian dengan anak aku. So maybe cara aku tu orang lain tengok salah. Sebab I think each parents, dia orang ada dia punya vision on how to be a good parent. Itu yang ada vision lah. Tapi ada juga parents yang tak ada vision. Meaning like go with the flow. Dia macam apa jadi ya. Apa nak jadi ya. Aku dulu hidup je kan. Besar elok jadi orang. Ada juga parents yang macam tu. Alright. Tapi toxic parenting tu macam aku tak tahu. Maybe toxic in the context yang macam, dia bukan toksik. Dia sebenarnya macam kau tak boleh jumpa, kau tak meet halfway dengan anak kau. So bila kau tak macam kopi dengan durian tu lah. Kalau kau tak mix betul, dia jadi darah tinggi. Little. Tinggi. So macam it goes back to that aku rasa lah. Okay, sebabnya Sekejap, sebelum tu apa tu toxic parenting, takut ada yang tak tahulah. Toxic, apa yang aku faham adalah toxic parenting ni adalah macam parents yang macam ada tendensi untuk kawal semua jenis growth yang anak dia ada. Maksudnya, kau tak boleh macam ini, kau hanya boleh begini. Faham tak? Military style lah. Dia tak adalah sampai military style. It's just macam macam ada cakap, macam certain parents yang ada macam vision dekat anak-anak dia. So dia nak anak dia ikut satu hala itu saja. Oh, ini macam cerita dulu lah, nak jadi doktor, nak jadi magistrate. Dia sebenarnya bukan dulu-dulu je tau. Sekarang pun masih ada. Sekarang pun masih ada. I mean, that's why lah aku dapat beli M2. Okay, so basically beli M2 kereta tu? DM2. Oh, DM2. Alah. Agak beli kereta M2. Macam mana kau nak jadi? Kau lah toxic sebenarnya. Kejap. Telinga tak ni. Alright, so aku dapat satu DM ni. So dia punya kisah ni berkisah tentang dia adalah teenager itu. So dia cakap normal ke kalau dia rasa macam tak puas hati dengan the way dia macam ni tau. Dia bukanlah itu exact words dia, tapi macam something like macam dia rasa dia tak adalah, dia sayang je parents dia. Cuma dia rasa sometimes dia orang parents dia macam too much. So macam benda tu buat dia jadi macam suffocated. And then dia tak macam nak grow susah bagi dia sendiri. Dia tengok konteks juga. So maybe kadang-kadang apa yang diorang nak grow tu maybe melampaui. As a parents, cakap ni it's okay but it's not the right time yet kot. So maybe tengok konteks lah. Pada aku tengok konteks lah. Macam kalau tiba-tiba Adam cakap, macam Adam turning 14 right? Dia cakap I want to play in a band. Okay. Contoh right? So macam of course aku takkan bagi. Dia cakap, oh no, you don't play in a band first. You know, at least you pick up an instrument first. You know. So maybe kalau macam tu, parents memang takkan bagi sebab sebab yelah umur 13 kau main instrumen pun tak tahu, kau nak main band, confirm kau buang masa kau je. You know what, you might as well do something else yang tapi again it goes back to context lah. Aku tak tahu konteks dia ni macam mana. Tapi comes from Adli parents yang no music. Tapi kalau contoh parents yang tak tahu music dan tiba-tiba anak dia masuk band,
Macam mana? Oh yelah, it goes back to, itu memang a challenge yang mana-mana parents pun dari zaman piramid, filem piramid pun dia ada cakap, musician ni is not something yang macam apa? Sustainable career. To any parents, tak ada masa depan. Okay. Itu satu. And then second, dia cakap lah, kau nak jadi macam, kalau kau tengok example yang ada sekarang ni, macam to them, okay, benda tu tak lama. You know, you can enjoy that, tapi tak lama. So I think kalau dia orang against it pun, dia maybe because dia tak ada confident in budak tu punya talent, satu. And then maybe at the same time juga dia cakap, okay, don't make mistakes. You know, sebab dia orang tak boleh budak-budak tak boleh evaluate lagi. It goes back macam tu lah. Tapi pada aku like macam, kalau aku punya style, okay, what you want to do? Okay. You know, I'm gonna support you. And then I'm gonna, at the same time, I'm gonna, ada benda-benda yang aku kena limit lah. Aku tak kawal, aku akan limit. Okay. Contoh macam Adan cakap, okay, I want to develop game sekarang ni. So I cakap, okay, aku bagi support into, but aku cakap dia macam, but you need to balance lah. Sebab aku akan emphasize on balance. Macam you need to balance. And then cara aku emphasize, aku tak cakap, okay Adam, let's say 2 jam kau develop kau punya game, 2 jam lagi kau belajar. Aku punya style lain. Adam, the computer can only last for 2 hours. If not, kalau you keep on doing it more than that, it will ruin the computer. So, psikologi, research psikologi. So dia faham macam okay, so dia akan, okay, lepas 2 jam tu dia buat benda lain lah. So aku akan guide that kind of, aku tak akan cakap, okay, aku tak ada this strict regime yang macam jadual memang untuk dia. Sebab aku pun tak ada jadual kot. Tapi kalau buat game tu 2 jam tu rasanya siap satu jalan ke? Tak apalah, tak apa, sebab dia baru nak belajar. So dia boleh ada macam deadline yang kau nak kena submit. Tak tahu tapi bagi seorang macam main game kan, kalau contohlah 2 jam tu macam tak limit dia punya creative side ke? Kalau contoh 2 jam tu maybe on the third hours tu dia macam inspired. Tapi there's always like macam the third hour can always come like tomorrow kot, aku rasa. Sebab macam sekarang ni dia aku tahu kalau dia dah betul-betul boleh properly develop, okay, aku akan faham. Tapi sekarang ni dia masih dalam stage of exploring. It's not even something yang dah nampak, oh this is something yang dia akan go serious, really focus on yang, kalau dia dah macam tu baru aku akan support in that context lah. Tapi at this point just like macam dia nak toy around with, you know, so okay, jalan lah 2 jam. And then like aku dan budak-budak aku simple je, macam okay, weekdays no gadget. Alright. For teenagers yang zaman sekarang no gadget, meaning iPad dengan, okay, dia can use computer tapi tak boleh buat benda-benda tu lah. You use computer kalau computer tu. iPad memang tak ada. Phone aku okay. Phone okay lah. Gadget ni meaning tak ada iPad lah, sebab anak-anak aku punya style pula, diorang memang technically more on iPad lah. Diorang gamer. Okay, faham. So diorang duk main apa, Arsenal ni, Roblox Arsenal. Yelah, Roblox Arsenal. Tak tahu apa-apa. Gila babi lah. So macam Roblox. But aku cakap diorang akan ada tantrum lah. Cakap Allah. Cakap, come on, PKP aku bagi kau total freedom. You know. And then diorang, I think dari kecil diajar macam tu. Sekarang ni bila diorang dah faham. So diorang tak ada macam tantrum. Diorang adalah try, boleh tak kejap kan. Tapi macam no. So, I mean lah, maksudnya apa benda yang kau terapkan adalah to always give and take between you and your children lah maksudnya. Balance lah. Dia balance. Dia balance. So speaking of tantrum tu rebellion punya act lah. Rebel lah. Try to rebel lah. Dia ada dia, tapi setakat ni tak ada. Dia cuma ada macam macam mana nak cakap, pada aku parenting is like macam aku belajar daripada diorang. It's semua like macam I learn from them. I mean, it's more about me understanding them. Aku tak expect diorang understand aku sangat. Learn and relearn gitu. Sebab aku tahu diorang budak-budak. So kalau aku expect diorang untuk faham parents, it's more like macam aku understand diorang. Bila aku dah understand diorang, aku boleh macam, bukan manipulate, aku boleh somehow guide them lah. Faham. So kalau aku tak understand diorang, aku nak guide diorang macam mana. So tu aku cakap, kalau aku tak nak belajar dunia diorang, and aku expect diorang belajar just because I'm a father, so memang akan ada the pertembungan tu lah. Speaking of that, selalunya kan I think tak tahulah, mostly parents bukan dia ada macam like expectation towards career yang untuk anak-anak diorang pergi pursue.
So Aku tak ada kan, to be honest. tak, new circle lepas tu bos punya Maksudnya perspektif tentang benda tu. based on maksudnya Haikal cakap ada setengah-setengah, macam kau cakap lah, ada setengah parents macam jenis yang go with the flow. Kalau tengok anak kau minat kat mana, dan kau halakan ke situ. Ada pula jenis yang parents memang dah tetapkan, anak aku besar nanti aku rasa aku nak anak aku jadi doktor ke ataupun dan sebagainya. So kau rasa mana yang lebih efektif dekat anak Based on surrounding specifically? experience. Tak tahulah, pada aku sebab aku akan cakap based on aku punya own experience. Bapa aku cakap aku dulu, sebab aku yelah liar orangnya. So dia aku ingat masa tu dah SRP. Uish, lama Sekarang ni apa, PMR? Kau bukan level PT3. Hello, jaga sikit mulut kau yang berkincur tu. Sekarang ni PT3, aku PMR. PMR So aku duk fail. So bapa aku cakap, mula-mula dia cakap aku macam ni, okay, macam ni, kau belajar setakat mana yang kau nak belajar, aku akan support. Tapi let's say kalau macam kau belajar sampai form 3 je, sampai tu aku support lah. After that you're on your own lah. Itu bapa aku cakap aku. So bukan nak cakap ada kesedaran, tapi somehow benda tu macam okay lah, I mean like at least lepas lah naik form 4 time tu. So the same. So I was brought up that way. So bapa aku tak pernah cakap kau kena jadi. Bapa aku dengan arwah mak aku cikgu dua-dua. So selalunya dia tak ada cakap bahawa aku suruh jadi apa. Dia tak pernah macam bila dia orang support je. Contoh macam aku mula-mula masa form 4 form 5 tu cakap okay, aku nak jadi graphic designer. Time tu agak baru lah. Graphic designer tu macam baru jugalah kan. Sempuluhan. Yelah kot. Aku tak tahu. Cuma aku nak jadi graphic designer. So dia orang cakap okay, buat lah. I mean, Diorang tahu tanya tak graphic designer tu apa? Tahu. So dia cikgu buat masalah kau. Tak, bukan. Aku tak tahu sejauh mana graphic designer punya kerja tu. Dia tak tahu konteks lah, tapi dia tahu graphic designer tu buat apa lah roughly. So macam dia orang guide aku macam tu. Dia orang bagi je support, tapi bila aku masuk, aku apparently not good enough for graphic, and then aku dapat fashion. So aku first person aku call was my parents lah. Dia cakap tak apa, kita support. Okay. So dia orang support je lah. So sama juga aku pada aku is sebab macam aku dibesarkan dengan cara macam okay, kau define apa yang kau nak achieve dalam hidup kau. Parents aku akan support selagi mampu lah. So benda yang sama aku buat. Aku tak ada macam target. Ada let's say kau nak jadi game developer ke apa semua. Aku tak ada set. Sebab aku akan tanya Adan, kalau dah besar nak buat apa? Sajalah suruh dah ada nombor konsep dah. Dia cakap dia nak buka restoran. Aku macam because of tak tahu. Bukan. Dia nak buka restoran sebab siap dah ada plan dah ni. Dia cakap okay, nama restoran dia Meat Belly. Okay. Meat Belly. Jumpa perut. So kedai tu dekat Meat Valley lah. So macam aku okay, layan kan. Okay, apa dia nak buat. Okay, let's say kalau macam ni dia akan, sebab aku faham budak-budak dia akan lalu fasa. Ni fasa dia macam okay, aku nak belajar buat macam-macam jenis sandwich. Okay lah, aku layan lah. Sebab pada aku dia 14 tahun. Aku tak boleh nak tak boleh cakap dia, Adam, kau kena fokus to become whatever to jamin kehidupan kau. Terlalu muda. Okay, what will happen kalau benda, okay, bila dia dah masuk usia yang 17, 16, 17, lepas tu dia macam dah ada satu way of thinking yang berbeza dengan sekarang, yang macam bukan lagi budak-budak. Sebab macam dia akan lalui macam satu fasa yang macam kau lah macam kau cakap dulu. Waktu yang kau cakap kau banyak fail dan sebagainya. Zaman-zaman macam kita budak-budak remaja dah pandai kawan, dah pandai keluar, dah pandai explore, nak tahu satu-satu benda yang baru. And then macam kita ada tendensi untuk buat benda tu di luar pengawasan parents kita. Sebab macam sometimes ada orang fikir macam tak cool lah kalau parents tahu, ataupun macam benda ni agak macam kalau aku buat ni parents aku mesti tak setuju. Then that's why aku buat benda ni di belakang pengetahuan parents aku. Minta jauh, nauzubillah. But what happens kalau anak kau melalui, sebab dia akan rasa benda tu betul. Kan, sebab kita macam aku remaja dulu macam semua benda yang macam tak zaman betul. Pang tu lah.
Benda yang aku rasa macam tak betul, aku tahu benda tu tak betul tapi aku nak buat juga. Okay, tapi tanya kau diri kau balik. Time tu apa motivation kau untuk jadi macam tu? Basically dia bukanlah, aku tak ada motivation apa-apa. It's just macam kau punya bila kau dah sampai certain age, kau ada satu raging hormone lah. Bukanlah raging hormone, Raging tapi bull. kau lebih macam curious tau. What will happen kalau aku buat benda ni? Adakah aku akan end up sama macam orang lain, ataupun yang ada certain orang aku rasa cool, ada certain orang aku rasa tak cool, dan aku macam rasa aku tertanya-tanya, kalau aku try benda ni adakah aku akan jadi cool macam diorang, ataupun sudahnya kalau aku try benda ni aku tak cool pun. So that's why aku ada tendency untuk cuba benda-benda yang bukan benda terlarang tapi macam benda-benda yang macam especially what bila cool that time kita lah. punya society pandang agak tak okay lah. Especially macam parents yang macam dah lebih banyak, golongan-golongan yang lebih dewasa, golongan yang lah lebih banyak tahu daripada kita yang remaja time tu lah. Sebab of course lah, macam kita sekarang di usia sekarang pun kalau kita boleh macam nak tegah relatif kita yang macam remaja, macam kau jangan buat lah benda lah ni, benda ni tak okey, aku dah rasa dulu semua. Tapi benda tu yang lagi macam menjemput orang untuk these kids untuk cuba. So what will happen kalau Adam akan lalui fasa tu? Aku sebab aku dah dia since diorang kecil lagi, aku percaya satu benda, one day diorang akan discover the world. Okay. So when they discover the world, aku dah tak penting lah. You know, so that's why daripada sementara diorang discover the world tu, what aku buat is like macam aku nak macam spend as much time, quality time dengan diorang doing whatever. You know, sebab aku percaya no matter what, sampai at the end of the day, right, kalau macam there's one thing yang macam aku nak diorang, aku harap diorang akan rasa macam okay, my best friend is my parents. Itu je. Okay. Itu je. Aku expect tu je. So kalau diorang nak nakal, nak buat apa semuanya, pada aku macam okay, that's something yang memang aku kena embrace, sebab benda tu memang akan datang. So macam aku tak ada macam rasa macam the only thing aku wish for is like just don't fuck your life up. Itu je. Oh, okay. Cuma aku tak adalah macam, aku tahu benda tu akan datang. Benda tu akan datang. It's just like macam, and aku juga tahu macam ada sampai time tu dia akan ada gap. Meaning macam kau cakap tadi, parents aku tak cool, kawan-kawan aku lagi cool. Yes. Aku tahu benda tu semua akan datang. Sebab it happened before. But macam as long aku percaya and aku harap as long as aku fit diorang dengan that, macam aku cakap tadi lah, macam okay, I can talk about anything and everything with my parents. Aku dah okay dah, sebab aku tahu apa-apa pun, no matter what, diorang akan fall back, diorang datang ke aku harap. Itu je. Tapi along the way, parents selalunya, kalau macam bos cakap my best friend is my parents. Okay, tapi banyak yang kat luar sana, parents diorang ialah my enemy. Let's say lah macam balik rumah, tak suka lah balik rumah sebab mesti ada benda yang nak kena marah, dan ada certain issue yang sampai tak nak balik rumah, sebab kalau balik rumah mesti kena harass. Macam pukul lah. Tak adalah kena harass, tapi macam ada lah pukul tu kena harass lah. Tak, aku rasa orang kena, parents kena, it's hard for parents to accept the fact yang macam okay, anak tu dia adalah satu benda yang hidup tau. Benda yang hidup, ada emosi and tak sama dengan bukan kau. Tamagotchi. Sebab dia orang bukan kucing tau. Kucing kan kau boleh lah macam train. Ni kau boleh train, tapi kau kena ingat kucing tak ada that IQ dan EQ. So ni kau tak boleh. That's why aku cakap kalau boleh, sebab tu aku nak okay, I want to know, you know, guide me into your world so that you know I can be, you know, part of your world, I can discover stuff. Sebab that's the only way. Tapi aku faham juga ada parents cakap, aku bapak aku faham. That's why because itu the hierarchy, the hierarchy is too tight. Yes. Dia macam unit, satu unit family tu, macam benda yang aku macam nampak dan juga berlaku kat depan mata adalah bila parents letakkan diri diorang sebagai parents. Tapi dengan ultimate-nya, dengan begitu alpha. Tak, pada aku tak agree benda tu, sebab kau dulu fucked up kot. Yelah. That's why. Saya rasa semua orang fucked up. Kau tak payah nak acang kau perfect. I mean like I mean apa salahnya macam pada aku seronok aku dapat discover benda-benda baru yang relevant to diorang, which aku boleh pakai dekat, you know, aku punya, you know, moving forward to stay relevant. Macam kenapa ni macam ni, kenapa and then dia akan cakap aku, tengok benda ni, and then aku tak ajar pun diorang okay, this is wrong, this is tu, tapi diorang tak so bad lah. So macam you know, so okay, at least aku tahu dia ada moral punya benchmark
yang aku tak tahu diorang belajar kat mana, but you know, so macam is a matter of, sebab bila aku faham, aku tak adalah macam nak, first tak ada nak judge diorang. Okay. Aku tak ada nak impose apa-apa. Most of the time aku join the fun apart from main Roblox lah, sebab dia orang ajak aku main Roblox, aku tak reti. Tapi kalau main Roblox pun macam jalan-jalan borak-borak kan. Tak, lain. Dia sekarang ni, kalau dulu orang main Sims, Yes, main apa all the RPG, tapi sekarang ni dia lagi extreme. Which is main perang-perang. Dia bukan macam tu, dia punya Banyak bot. Mod. Oh yeah. Dia lagi canggih ya, walaupun grafik dia hansuang, tapi dia lagi canggih lah. Tapi Roblox dengan Minecraft pun antara dua game yang paling high grossing selling dekat dalam dunia. Dia tengah sembang pasal game pula. Tak. I mean betul pak. Aku rasa betul aku cakap Ali. Maksudnya lah, cerita sekarang rasa kan, kalau contoh budak main game. Dulu aku tengok budak main Roblox, aku macam benda tu Roblox. Tapi somehow best tu Roblox. Maksudnya bila anak kau suka main game, kau kena ikut juga main game, atau at least tengok anak kau main game in order to understand. From my understanding apa yang dia cakap, kalau contoh anak kau main that game tu, particular game, kau try main and try kau tak masuk lah, lah. game ni pasal apa? You know, Okay. is it fun? Okay. You know, jangan tanya, what game are you playing? Aku rasa ACT tu yang berlaku sebab sekarang parents kan, contohlah dulu mungkin parents dia adalah, let's say, classical musician. Tiba-tiba anak dia main yang hard rock punya gitar. So maybe mesti ada clash of. Aku rasa dia faktor ego pun ada juga. Ego, sebab semua parents nak, dia, aku bagi kau contoh lah, bila let's say anak korang nanti dah masuk sekolah, dia akan ada satu WhatsApp group ni tau. Semua kelas, bukan semua kelas akan ada PIBG punya WhatsApp group lah, kelas ni punya. Parents lah, untuk parents. Masing-masing faham. banyak ni, anak aku cemerlang, anak aku. So aku faham dia akan jadi pressure To parents and also pressure to parents. Bila pressure kat parents tu, macam dia akan automatically pressure kat anak lah. Sebab macam aku macam based on aku punya own experience, aku tengok kawan-kawan aku yang mana straight A macam sekolah sekarang jadi sampah juga tu. Bukan sampah lah, I mean like tak ada gempak gila. Dia tak menjamin jadi doktor, dia lawyer, tak menjamin future semua. yang gempak lah. So macam pada aku education is like macam dia orang belajar, engkau support setakat mana engkau mampu. Kau tak boleh expect kalau IQ, let's say kalau dia orang ni nak pergi Malaysia punya education system. Boleh. Jentik sikit boleh. Saya pun ada tak setuju. Sebab macam the kids should be trained based on EQ. EQ apa? Especially sekarang kan. EQ apa? IQ tahu lah, intellectual. EQ emotional lah. Immunity. Something like that. Dia bukan tu. Dia bukan fakta. Dia lebih fluid. Kalau IQ ni memang termaktub. Macam matematik apa semua tu. So macam, sebab based on aku tengok, aku give kau apa macam mana, Adam dengan Hawa, dia memang membesar, dia punya main language is English. Okay. Right? So which macam in Adam punya case, aku rasa dia agak suffer sebab masa dia masuk darjah 1, dia tak ada DLP. DLP ni dual language program. Okay. Okay. So dia Adam English oriented punya. So dia masuk sekolah menengah baru ada DLP. So sepanjang tu aku tengok dia struggle teruk. Sebab dia kena buat dalam bahasa Melayu. Dia struggle teruk. So macam aku cakap, kenapa? And then bila aku tengok balik soalan tu, aku macam aku tak nampak, maybe aku tak faham, tapi aku tak nampak dia punya relevance. Aku tak nampak dia punya banyak benda yang aku tak nampak. Macam kenapa budak-budak ni dipaksa untuk untuk benda-benda ni. So aku kesian dia sebab aku rasa dia macam struggle lah masa tu. So tu aku cakap macam mana cakap ni, dia kena tukar sebab education system sekarang kau kena faham budak-budak zaman sekarang. Budak-budak, let's say budak-budak umur 7 tahun sekarang, kau nak compare dengan budak umur 7 tahun let's say tak payah 10 tahun lepas, 5 tahun lepas pun dah jauh dah. Banyak beza, banyak gila beza. They are more exposed to a lot of things. So tapi kau punya education system adalah masih di zaman itulah masih 70-an. sama dengan apa benda zaman mak bapak dia orang. So meaning kau tak boleh blame budak-budak tu kalau dia orang, sebab pada dia orang apa yang dia orang belajar tu dah bosan. I already know. You know, this is not giving me, sebab budak-budak, kalau kau rasa budak-budak sekarang they want more yang macam what do I learn from, tak kira lah main game ke buat aktiviti, what do I learn. Satu lagi rasanya because dia dah segregated from child. Maksudnya kalau kau kelas pandai,
system of ranking in class. Itu pun dah salah sebenarnya. Contohlah sebab kelas macam pandai bergaul dengan pandai je. Yang tak apa pandai duk kelas last macam tu. Again, it goes back to aku punya soal, macam it goes back to apa definisi pandai kau? Adakah sebab dia dapat semua A dia pandai? Itulah, itu yang dah letakkan. Maksudnya contoh kalau sebenarnya bagi aku dulu, kalau kau straight A, sebenarnya kau pandai menghafal je. Betul? Technically kau bookworm ya. Kau ulat buku je. Sebenarnya kau kalau contohlah kau give macam work cover class macam kau senang cerita kau tengok KH lah. Kau tengok KH kadang-kadang budak yang kelas-kelas yang di consider as Itu stupid yang lagi power dia bertukang sebab tu dah cakap sebab tak, kalau nak cakap pasal apa ni kita punya education system, aku baru je Jumaat lepas borak dengan kawan aku cikgu. So aku rasa macam apa yang macam sebab sekarang ni tak biasa ke? bodoh. Besar sangat okey. Apa ni bodoh lah Tak apa. Kita tengah sembang pasal education Serius. system pun. Benda serius kan? Tak, speaking of education system, aku rasa macam sekarang budak-budak dia kena advance sikit daripada segi apa benda yang diorang kena belajar. Macam kita dulu, kita hanya like macam satu hala saja, cikgu dan juga bahan bantuan mengajar. Sebab kita sekarang kan ada internet, and then macam diorang dah reach out lagi banyak lagi dia punya besar. So dia punya ni membawa kepada macam macam dia cakap IQ ada kena cover, EQ kena cover, civic kena cover. So macam banyak benda yang macam kau kena add on dekat ni seiring dengan perkembangan kita punya kids lah. Sebab tu macam bila dia macam meningkat remaja, bila kau ada benda yang macam kau tak berapa nak yalah, bukan nak blame kita punya apa ni sekolah punya sistem sangat, bukan maksud aku bukan nak blame itu saja, maksudnya parents pun ada lagi. Ada juga parents yang dekat yang kita boleh nampak parents hanya rely kat sekolah. Balik rumah budak macam okey kau asal kau tak pandai padahal kat rumah pun padahal kat rumah kau tak ajar. So maksudnya macam it's macam usaha sama semua. Tapi macam aku yang apa benda yang membuatkan aku tertanya kenapa pattern ni sama je. Maksudnya pattern ni macam apa yang budak ni hantar, aku pernah rasa, kau probably pernah rasa, Haikal pernah rasa. Itulah aku tanya, adakah ini ianya hanya satu fasa? It goes back to maybe fasa lah kot. Maybe fasa. Again, it goes back to macam macam mana cakap okay, setiap individu tu punya level of rebelliousness, and kau campur dengan faktor betapa strict dia punya parents. So kalau benda tu dua-dua ekstrim, dia akan lagi ekstrim lah dia punya impact. So memang it's a cycle lah, sebab benda tu memang macam ni. Aku sebenarnya susah nak cakap sebab aku tak dibesarkan macam tu tau. So macam aku bila let's say aku nak pergi dating, contoh dulu Kat Segamat. kat Segamat. Segamat di mall kan mesti ada. Tak masalah dia 70-an maksud kau. babi bukan 70-an sial. Babi. Ada mall amazing. So bila aku nak keluar dating, masa tu bapak aku pesan, okay, aku tak nak tengok kau lepak kat taman, kau lepak kat tepi bus stand dating dengan perempuan. Kau nak dating, kau bawa dia orang balik rumah. Depan parents kau lah. Okay. Faham? So macam aku pun bawa balik rumah. Tu signal lain lah untuk Taklah, aku faham lah. Memang setuju aja. Tak, aku faham lah maksud dia. So dia orang, aku di expo macam okay, bawa je lah kawan kau, you know. Kena at least kita orang tahu. Lepas tu masa bapak aku cakap, kau kena ingat sebab kau anak cikgu, kau buat benda sikit pun orang akan bercakap. So kau bawa balik je rumah. Kena kita orang. So aku membesar macam tu tau. Maksudnya parents kau open lah. So that's why kau punya cara kau mendidik anak-anak kau pun adalah dengan cara yang sama, because engkau lalui benda yang itu. Macam aku pula. Okay, parents aku memang cukup, kasih sayang semua cukup. Apa benda aku nak semua cukup. It's just macam apa yang tak ada bagi aku ketika itu adalah masa. So aku rasa aku punya punca aku rebel tu adalah itu. Masa aku dengan parents aku kurang. So aku terganggu lupa lah mic ni. So aku punya masa dengan parents aku kurang. So maybe ada somewhere dekat situ yang macam buat aku rasa macam do I need to do something
to attract, Get their attention. Faham. Ataupun macam adakah aku ketika itu macam aku dah start kawan dengan orang yang luar, bukan kawan sekolah. Aku kenal dengan bila aku macam keluar pergi town ke, pasal aku kenal dengan orang-orang baru. So macam lepak-lepak, diorang pun macam gini share benda-benda yang macam gitu. So aku macam okay, should I try this? Just macam hanya sebab aku rasa macam itu saat aku membesar. Tapi macam aku tahu, aku confirm kalau aku balik rumah dan cerita dengan parents aku, diorang akan object 100%. Sebab macam of course itu adalah benda-benda yang macam, yelah, kalau kau sebagai parents, ketika tu aku tak faham. Tapi bila aku dah besar, aku dah dewasa semua, baru aku macam faham kenapa parents aku tak bagi benda tu. Of course semua orang akan lalu macam tu. Tapi bila kau remaja, kau memang tak sedar pun benda tu memang macam tak okey ke apa. Tapi macam sekarang ni persoalan aku adalah macam kenapa fasa tu sama je dengan semua orang. Okay, aku tanya kau balik. Let's say engkau apa benda-benda nakal tu yang kau buat tu, engkau tak hanyut kan? Hanyut tu I mean like tak tidur longkang lah. kau tak ada macam terjebak teruk lah. Aku tak adalah sebabnya bila sampai satu masa aku macam stop. Kau tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab you were brought up in a very good way. Parents kau stop sebab parents ke sebab apa? Aku stop sebab Kesedaran dalam kan? Ya. Kesedaran dalam tu datang dari mana? Iman. Bukan. Dia ni. Benar, aku dari dalam iman lah. Okey lah. Tapi aku macam tak nak belagak cakap iman. Tapi because they raise you well. Ada something yang diorang raise kau dari kecil yang buat engkau sedar benda tu. So ada yang maybe tak dapat apa yang kau dapat tu, dia akan hanyut lah. Sebab to them, okay, I have nothing to lose. Aku kat rumah pun, aku buat apa pun it's not being acknowledged apa semua. So might as well I take my own path. Ni kau macam kau dah tu, dia bukan sebenarnya kau nak jadi jahat tau. Dia sebenarnya Islam kau mencari diri je. Yalah. That's the word. Kau mencari diri, tapi tanpa kau sedar masa tu, the benda nilai murni tu dah ada dalam kau. Yang dah diinstil oleh parents aku awal lagi. Yes. Oh, okay. Aku sumpah tak pernah terfikir macam tu. Sebab kalau tak, memang kau akan hanyut. Sebab it goes back to roots. Okay. Kau punya roots kan. So kalau roots kau, parents kau dah terap dengan gempak macam mana pun, dia memang akan ada momen. Yelah, macam kau tanam pokok, tiba-tiba ada kena serang pokok ulat buah lah apa semua, tapi dia still there. Pest lah, tapi dia still there. Dia akan blossom sebab roots dia dah kuat. Aku percaya tu. Sebab tu aku cakap, no matter what is apa benda yang kau dah instill daripada dia orang tu, sampai moment dia orang discover dunia. Bila kau dah tak relevan tu, so that period tu yang very crucial. Menanam benih. Sebab dia orang memang akan jumpa dunia, dia akan jumpa kawan yang lagi cool, benda yang lagi seronok semua, tapi sebelum dia sampai level tu, benda yang kau nak terapkan sepanjang tu apa? That's what I learn. Sebab aku pun macam dia punya level macam dia rasa sayang, hormat terhadap ibu bapa tu. Pernah jadi ada one time ni masa bapa aku jatuh sakit. Right? I drop everything. Faham? Aku tak peduli. Okey, aku tak faktor macam lepas ni apa akan jadi kerja aku, apa semua aku tak fikir. Sebab to me I was raised macam I would do anything for my parents apa semua. So aku harap aku dapat insi benda yang sama kat dia orang lah. But aku also after acknowledge, all they will come back to you again. Yeah, sebab aku percaya kalau roots tu dah tak adalah perfect, right? Macam dia orang maybe sedar tak sedar, benda tu tak nampak. Benda tu akan nampak bila lepas kau, macam aku cakap tadi lah, kau dah lalu fasa tu dan kau fikir balik, now you understand. But sebenarnya kau dah understand. Kalau kau tak understand, dia macam benda tu subconscious tau. Tak tersedar pada waktunya. Ya, sebab maksudnya bila macam parents, kalau kau besarkan anak dia shouldn't be black and white lah maksudnya. Ya, sebab macam mana kau nak jadi benda tu black and white? Macam aku cakap, budak tu is a different soul. Yes, daripada kau punya dengan telur Pak tak apa-apa. Terkejut aku lah. But kau kena ingat, bila dia tu, dia adalah satu roh. Dah satu roh. I mean, they are an individual. Okay. They are not you. Yes, they are made by you, but they are not you. Dia ada kau punya traits, tapi dia orang bukan kau. So kau, macam mana kau nak bagi benda tu black and white? Benda yang black and white, kalau betul-betul nak cakap kan, is agama je lah, itu black and white. Yalah. Tapi benda-benda lain ni like macam macam mana cara kau nak hidup
Dia the only nak way membesar. dia contohlah macam mana kau nak mengurat perempuan. Contoh aku give example in a relationship. situ. Taklah, itu paling simple. Okay. Kau nak ayat lelaki ke perempuan, first thing kau buat adalah kau cuba kenal. Alright. So kau kenal tu, and then baru kau boleh masuk line. Okay. Sama juga dengan anak kau. It's another person. It's like, bukan kau mengurat untuk apa. It's like, okay, I want to be friends with you. You know, so kau kenalah. Adalah dia punya proses tu, which pada aku is a beautiful process, so especially dengan anak kau. So macam bila dah tu, okay, of course akan ada gaduh-gaduh. Kau couple pun kau gaduh kan. But engkau sekarang dah kenal anak kau sebetulnya ke? Ataupun kau rasa aku tahu, okay, aku tak kenal sebetulnya, tapi aku tahu, okay, aku dah tahu, okay, dia ni perangai dia macam mana, dia ni perangai dia macam mana. Sebetulnya belum lagi sebab aku tak rasa dia orang dah develop fully pun. So kau dah tahu, okay, dia ni macam dia ni perangai dia macam mana, dia ni perangai dia macam at this point of time. So aku tak, I won't say I know dia 100%. Yeah, but kau tahulah, kau boleh gauge. Kau Haikal? Anak kau kenal tak anak kau? Baru 3 tahun pak. Nak kenal apa? Tak, tapi balik pada punya zaman bos. Bos cakap parents bos open kan. Maksudnya macam tak kisah kau nak jadi apa, tolong support. Tapi at this masa zaman tu, is it rare? Maksudnya adakah bos akan di-compare dengan cousin-cousin yang lain contohnya? Maksudnya yang orang yang macam dekat dalam circle kau, family kau kan? Macam bos mungkin dah okey. Bapak dengan mak aku kena kecam teruk. Dengan golongan cikgu. Mansplain. Adakah itu membuatkan macam parents semua macam ada acuan yang sama dalam mendidik anak-anak? Maybe lah. Sebab tu kan peer pressure lah. Tahu cakap bila kau dalam yelah, parents pressure. Bila dalam WhatsApp group tu semua cakap, kau tipu lah, kau cakap kau tak terasai. Kau teruk sangat kan anak aku ni, you know. But pada aku macam I don't see the point of comparing. You know, sebab macam okay, kau nak compare, kau tunggu dia dah keluar universiti, kita compare lah. Tak boleh tunggu dah 30 tahun ke. Sebab jadi orang kan. Sebab kau nak compare sekarang, ni semua macam bukan tak penting. Dia macam dia orang budak kot. Let them grow, have fun, make mistake kot. Cuma kau kena dari tu kau monitor je. Bila perlu hulur tangan, kau hulur tangan. You know? Tapi itu betul lah. Aku rasa sebenarnya benda yang macam benda first thing first yang parents patut tahu kan. Aku belum jadi parents lagi. Tapi aku pernah jadi remaja, sama juga macam parents ni. Benda yang aku rasa yang patut menjadi fundamental kepada parenting adalah macam let your kid make mistakes. Tu satu. First kau kena kenal. You need to be their friends first. Kau kena kenal, kau kena masuk dunia diorang. Sebab dunia kau dah tak relevan. Dah habis. Betul. Dah habis. So macam mana kau nak bagi cakap kau kena ikut cara aku, tapi cara kau tu tak relevan. Diorang ni zaman lain. Kau tak boleh. Kau tak boleh impose. You know, so macam kau kena faham, okay, what apa yang buat diorang excited, you know, apa yang diorang suka. At this point apa yang tu memang kau kena terima hakikat kau dah tak relevan. The moment kau jadi parents, kau dah anak, kau dah tak relevan dah. Tapi okay, saya ada nampak lah macam dulu nak cover H-Live punya konsert kan. So kadang-kadang kalau ada konsert. No, zaman dulu yang kalau kau ada konsert kan kena cover. Kita ada konsert. So ada nampak yang ada parents pergi konsert. Saya tu time tu pergi konsert One Republic ke apa? Yang tu Let's Apologize apa? Yalah, One Republic lah. Buat konsert Malaysia. Dan I nampak a few parents juga yang ikut. So itu adalah satu cara untuk blend in. Okay. Ataupun tu akan jadi macam hovering. Adakah itu untuk takut dia liar? Dia ada helicopter dua. Parents. Dia ada dua. Pada aku dia ada dua. Satu memang dia nak expose anak dia to the music. Tapi itu satu, which is a good thing. Tapi ada juga yang bawa anak aku cool. You know. Pula. Ada pak. Itu yang dalam grup WhatsApp tu yang selalu bangga anak dia tu. Tak. Biasa kalau kau into music, right? Macam aku into music. So macam aku kalau boleh, memang dia akan cool kalau anak kau dengar music yang kau dengar. Okay, betul. Dia akan, kau akan rasa cool. Tapi aku tak macam, kau tak boleh, tak semestinya music yang kau dengar tu sedap. Bagi orang bagi lain. Dia, you know, bagi anak kau. Okay. So mula-mula aku ada almost fell into that trap lah. Aku nak bagi diorang dengar. Tapi what I did was, now aku bagi diorang dengar apa yang aku dengar. Aku akan tengok diorang respon ke tak. So kalau diorang tak respon, okay, dia aku cakap macam contoh Hawa dengan anak aku suka muzik lah. Aku tanya, Hawa, did you discover any new songs today? So dia cakap, I discovered this one. Dia bagi dengar. Betul dengar, okay, not bad. You know? Yelah, macam ada satu masa tu yang macam anak dia tengah sibuk dengar
Justin Bieber punya album baru, dia paksa kita orang kat sini dengar juga lagu Billie Justin Bieber. Eilish. But it's like two ways lah. Maksudnya kau bukannya instill, kau bukannya bagi dia orang dengar, kau minta dia orang punya music juga untuk kau dengar. Sebab aku belajar recently, aku belajar sebab 2 minggu lepas 2 minggu 3 sebulan lepas ada antara aku punya favourite song yang dia akan nyanyi almost every day is Never Gonna Give You Up. Rick Ashley tu. Yeah. And then Hawa 2-3 hari ni dia nyanyi, dia duk main lagu Put Your Head on My Shoulder. Aku macam macam okay. So meaning kau tak payah nak impose, dia orang akan discover. So what you can do is like, okay, this is your mix, right? I'm gonna throw you this. What do you think? Sama je bawa pergi konsert. Macam aku akan tanya, okay, bila kalau dah besar, dia orang dah ada taste, dah ada this sense of taste. Tanyalah, okay Hawa, nak pergi tak konsert ni? Lepas tu kalau dia cakap nak, okey lah aku bawa. You know. Tapi bos kalau Hawa pergi dengan bos akan duduk kat atas ke atau bos sebelah Hawa? Tak kisahlah. Pada aku dia tentu Hawa mesti ramai lelaki nak try ya. Tu lah. Gila kalau gigi. Tak. But that's aku rasa that's applicable in every aspect aku rasa. Maksudnya macam instead of macam kau impose apa benda yang kau nak anak kau lalui ataupun hadapi waktu membesar diorang, kau pun macam kena belajar juga apa benda yang diorang kau kena belajar dalam apa benda dalam circle dia bukan untuk kebaikan kau as a parent juga, tapi kebaikan kau untuk stay relevant. You know. Tak, macam one of the most common question bila aku jumpa orang, so anak you pun minat Lego okay. So aku cakap, tapi anak bos tak into Lego kan? Aku tak ada paksa pun dia suruh suka Lego. So macam kalau dia orang nak, okay, then dia main-main kejap, not my thing, okay fine. So so kalau bapak kau musician ke, bapak kau cikgu, dia tak semesti bapak kau ustaz, dia tak semestinya kau akan jadi ustaz. Kau tak, it's different because dia orang adalah orang yang lain daripada orang yang menghasilkan dia orang. Iyalah. Iman tak dapat diwarisi. Lagu Raihan. So macam untuk parents, aku rasa just chill the fuck up lah. Betul lah. Tapi kalau tu let's say lah, tapi kalau ada parents yang jenis yang pukul anak, okay, we go to that okay. Sebab kita kat dalam komuniti Asia yang memang orang kata sebab kalau kat luar kita memang mungkin kena penjara. Sebab ada satu video tu viral dekat Twitter, viral di mana ada budak tu macam tantrum, I think lah macam 4 tahun 5 tahun. Dan bapak dia pergi sodok dia dengan apa tu? Penyodok. Bukan penyodok. Apa tu? Apa tu? Apa yang bawa budak tu? Carrier, bukan carrier. Stroller. Dia hodok budak kat stroller dekat depan kedai Molten, kedai coklat tu. Dan kat situ dia post, dan ada juga orang yang dia ada 2 side. Satu side cakap kau ni binatang lah, kau ni tak sayang anak lah. Dan satu lagi side cakap aku biasalah tu, aku dulu pun macam tu juga. Tapi faham tak? Maksudnya macam mana? Maksudnya macam yang ada 2 side. Puak berbahagi ni buat adalah satu yang cakap ada yang konsa. Ada yang macam tak suka lah apa cara bapak tu buat, yang dia sodok anak dengan stroller. Banyak gila Poci. Thank you. Satu lagi yang cakap biasa tu kena pukul sekecil-kecil. Tapi tak, pada aku okay, dia memang ada pros and cons, tapi aku punya thinking simple je. Apa perasaan kau kalau kau bapak kau marah kau depan orang ramai, pukul kau depan sampai orang sekarang ramai. baru malu. Itu je. So macam maybe kau ni buat malu aku, so aku kena pukul kau to teach you. Okay fine, tapi cuba kau reverse the kau yang dipukul maksudnya. Reverse the situation, So macam pukul untuk mengajar fine, tapi tak payah buat in public. Betul. Kau boleh betul, itu adalah apa benda yang mak bapak aku buat lah. Kau buat perangai macam mana kat luar pun, dia tak akan pukul kat luar. Dia akan bawa balik rumah. Simpan nanti lah. Ada buku 35 lah. Tu memang minyak gamat lah best friend. But I think that's the best way. Sebab first, kau mengelakkan orang cakap kau bapa parents yang zalim. Okay. 2, kau tak emotionally traumatizekan budak tu. Betul lah. Yelah, satu lagi zaman internet sebab kan. Sebab tu aku cakap again, kan? kau kena ingat ni bukan lembu atau kucing tau, ni manusia. Lembu kau boleh pukul lah, tak ada bahasa, but this is human being. So aku percaya cheesy, tapi aku percaya dalam the context of love within family. Itu money can't buy tu. Kalau kau sayang family kau, dia simple lah. The true love is only with your family. Betul. No matter what, you do almost everything for your family. Betul. So kau kena instill benda tu.
Aku baru rasa benda tu bila dah besar weh. Bila kau dah berakal lah. Maksudnya betul lah, bila dah berakal maksudnya kau dah kerja, dah earn money apa semua, baru aku rasa macam family memang tak ada benda yang boleh ganti. Parents kau memang tak ada benda yang boleh ganti parents kau. No matter kau macam, kau rasa macam waktu kau remaja tu kau memang tak sekepala langsung, kau macam aku tak boleh dengan parents aku ni. Tapi bila kau dah besar and then kau dah orang kata dah rasa nikmat hidup yang sebetul-betulnya, maksudnya kau dah macam you have become like dah financially independent, kau dah ada responsibilities, baru kau rasa penting family. Sebab macam kau tak ada family memang susah tu, pedoman hidup tak ada aku rasa. Betul. So macam mana? Tu cakap tu dia punya roots. Tapi again ada juga parents yang macam, aku tak tahu, pada aku orang yang ada anak tapi tak menjaga anak, tak membesarkan anak, aku tak tahu kenapa diorang jadi parents tu at the first place. You know. Okay, so kat dalam isu ni, bila kau cakap macam tu, dalam isu ni antara anak-anak yang macam rebel ni dengan parents ni, mana satu yang macam lagi penting dia punya role? It's always parents ke ataupun dua side ke, macam mana ke? Okay, it goes to in terms of responsibility, yang lagi berat dekat parents lah, sebab kau dah berakal. You know. So macam budak-budak ni diorang tengah nak membina akal. So of course dia benda-benda yang gila tu lah, benda-benda yang maybe tak berterabur tak berkenan kat mata. But the responsibility should be to the parents tu. Kalau parents yang macam tak you know, tak ada, aku faham parents yang open bla bla bla, tapi at the end of the day, openness tu tak bermakna cinta tau, sayang tau. Sebab budak-budak ni they just want to feel that love. You know. Diorang tak tahu sebenarnya diorang nak guidance. Ya, dia nak macam okay, I want to feel that love. Macam kalau untuk drama Melayu okay, aku bagi kau segala kemewahan apa semua, tapi anak tetap macam tu. You know, anak tetap liar sebab I mean they have everything, but diorang tak ada benda yang paling important, which is the love, the bond. Faham? So macam tu kadang-kadang budak-budak ni diorang akan cakap tau. Cakap, oh you're always busy. You know, itu meaning, tapi kalau but I'm doing work bla bla bla, you know, I hope you understand. Okay, fine. Diorang faham. Tapi kau lupa yang kau tak nak faham diorang ke? Okay, kau bayang untuk diorang budak kecil tau, sebab diorang pure. Tiba-tiba, oh you're always busy. Oh really? Kan? Kau cakap, okay, I'm gonna stop for a while, let's play. What you want to play? Sikit je. Benda tu sikit je. Okay. So banyak benda orang tak nampak. Sebab tu aku selalu macam, aku tak tahu cara aku ni betul ke tak, but to me like macam as long as I feel that love, you know, and I know they feel that love, macam aku rasa okay, that is more important to me lah. You know, like macam, sebab aku macam budak-budak ni sampai tak tahulah sebelum dia discover dunia, dia punya love is pure. Faham. You know, pure gila. Dia orang pure gila. Dia let's say kalau kau marah, dia takkan dendam. Dia takkan simpan, dia faham. You know, let's say kalau kau terlupa something, dia cakap, oh it's okay. But kau kena macam unit, bila ada love, kau akan lebih mudah untuk memaafkan dan memahami. So sebab tu aku cakap, aku tak faham kenapa ada parents yang pada aku tak boleh itulah, tak ada benda tu. Aku tak faham macam mana kau jadi parents tu. Tahu tak tanggungjawab dia bila memanglah sedap main tu, kancuk dalam apa semua, tapi bila kau ada benda tu, right, dia besar tau tanggungjawab dia. I mean the moment let's say you want to start a family, you know, it's the moment where first kau kena put aside yourself, put aside your wife, your partner. Sebab apa-apa hal benda tu kau kena the time untuk kau dengan wife kau untuk lari bogey dalam rumah will come later. Kejadahnya. Umur 70. Kalau kau boleh lari. Tak boleh pun mengesot dah. Bodohnya. So that one boleh datang later sebab you had your time already. Now the moment, sebab tahu macam bila the moment kau cakap I want to start a family, okay, kau kena terima hakikat macam banyak benda kau kena sacrifice. Your social time apa semua. Sebab aku percaya macam aku ulang banyak kali, sebab aku percaya there will come a time where diorang discover dunia, masa tu kau tak relevan. Jangan masa tu baru kau nak cari. Baru nak ni, faham? You know. So memang dah terlambat lah. Yalah. Diorang dah discover dunia, butuh apa-apa aku bosan lah, you know. Kan? So macam too late lah. Yalah.
Tapi momen-momen tu dia mendatang tau. So kau akan nampak macam bos dah rasa lah. aku dah rasa ada bila aku tadam di sekolah. So dari darjah 1 aku tak ingat darjah berapa lah. Macam dia akan salam peluk kiss kan. Lepas tu ada, aku tak ingat darjah berapa, dia cakap drop, dia salam je. Okay. Lepas tu aku nak hug, no. Ke Berderai. ke bos kena lacak lah, lagi tua ni bos kena ada secret handshake dengan dia. Tak tahu lah. Cuma tapi aku dia lah berderai dah lah. Tapi aku faham. Sebab kau main kalau dah serta umur tu tiba-tiba mesti kau kutuk kau kan. Sekarang ni paling epic. Aku drop. Tak. Aku akan let's say aku ambil dia balik sekolah, right? Dia akan pusing jauh. Dah elak kawan dia. Macam aku Grab driver lah. Tapi aku aku faham. We go there lah. Like that kan? Aku faham. Tapi aku paling berderai bila hawa lah. Hawa lain lah. Hawa dengan aku rapat daughter tu. Kan. Cannot kiss. After send to school, cannot. My friends will laugh at me. Okay. Rasa kena betul lah. Rasanya kena ada secret handshake lah. Maksudnya kalau member sampai kan. Tak, sebab tu aku cakap benda ni akan datang. So sementara sebelum benda tu datang, kau enjoy the moment gila babi ya kot. Sebab bila benda tu datang, kau tak boleh nak tarik diorang. Kau kena biar diorang mencari diri diorang. Kau kena monitor dari jauh je. And then sebab as a parents, kalau kau dah lama betul-betul spend time dengan, kau tahu bila anak kau ada masalah, bila anak kau tak ada masalah, bila anak kau simpan. Kalau kau kenal dia orang, kau tahu tak? Kalau kau tak kenal, macam mana kau nak tahu benda tu? Faham tak? So it's about knowing your kids, your children. So maksudnya whatever it is, macam bila once kau dah ada satu unit family tu, children comes first lah. Should be. Sebab diorang macam aku cakap, diorang kecil, diorang tak ada apa-apa. Dalam dunia ni diorang ada kau je. Before diorang kenal dunia tu, diorang ada kau je. So kalau diorang tak adalah betul kot. Kalau diorang, kalau kau tak ada, diorang nak pergi mana tu? Betul. Ya, betul. You know? Panjang lagi. Maksudnya kalau dari segi Asian parents pun, dia akan stay dengan kita pun sampai 20-an lebih kan. Ya, but still macam this stereotype ni memang tak boleh ubah lah. Memang tak boleh. Cuma untuk mana yang tengok ni, nanti when you become a parents, I mean like maybe diorang, kau nak suruh parents kau berubah memang terlambat dah. Maybe the bukan responsibility, it goes back to you guys untuk to break the cycle lah, to flatten the curve lah. Penjarakan sosial. Parents adalah frontliner. Yeah. So maybe ada, aku faham dia ada cakap, aku tak nak anak aku jadi macam aku. So adakah kau tu teruk sangat? Faham tak? You know, kalau kau teruk sangat, kenapa kau ada anak? Gila. Yalah. Faham tak? Sebab macam ada certain parents, dia akan macam kawal gila-gila anak dia. Sebab macam aku tak nak dia end up jadi macam aku dulu. Padahal tapi kau dah berjaya jadi parent. Macam cerita ni lah. Macam cerita Back to the Future lah. Ingat tak? Because Right, Scott. Bukan sebab kalau dia cerita masa first episode Back to the Future, mak dia kan halang gila babi anak dia jadi tu sebab mak dia liar. Betul. So dia nak anak jadi macam dia. Pada anak dia pun okey je. Tak, pada aku simple. Kalau kau tak nak anak kau jadi macam kau, jangan ada anak, gila. Kau tak ada masalah kan? Kalau takut that betul lah. Tak ada masalah. Betul. But again, satu penting like, yang mana tengok ni bila kau dah jadi parents apa, kau kena ingat your son, your daughter tu adalah satu manusia, you know, an individual. Dia bukan kau. So treat them as friend juga. Dia tak akan jadi engkau maksudnya. Dia akan jadi engkau sebab dia kromosom apa semua faktor tu. Ada perangai kau yang akan dia tapi dia nak jadi, contohlah kalau Adam nak jadi Adli by choice. Sorry, memang tak boleh. Taklah. Memanglah. Come on bro, come on. Taklah, tapi itu semua by choice, bukannya paksa kan. Yelah. Macam bapak aku tak suruh aku jadi apa. Bapak aku cakap okey, jadilah apa aku nak jadi. Dah jadi bos. Jangan cikgu. Jangan jadi bos. So macam tolonglah kalau kau tak suka benda ni, you guys kena tanggungjawab kat diri sendiri lah. Tapi satu lagi ni last lah sebab nak habis. Tapi yang orang selalu macam contoh lah dekat sekarang social media kan, orang duk share development anak orang, macam somehow nak share, tapi ada juga serta-serta yang macam nak brag. Dia simple lah. Dia konsep kalau kau cakap kat social media ni, bila kau share 90% adalah untuk menunjuk. Itu facts. Betul. You know,
So tak payah nak justify lah. Okay, faham kau nak Bukan menunjuk. saya tak nak menunjuk pun. Tak payahlah justify. Tak, aku tunjuk gambar anak aku tak pernah dekat aku punya IG. Macam mana aku nak cakap aku menunjuk? Tak payah justify. Tak, tapi betul juga. Maksudnya macam sebab sama juga macam kids macam teenagers nowadays kan. Sebab macam social media tu diorang jadi ukuran. Sama juga macam parents. Macam kau jangan jadikan benda tu ukuran. Maksudnya apa benda yang kau tengok dekat ni. Maksudnya anak dia ni okey lah umur 9 bulan dah baca. Katakan lah kan. Tapi macam kau tak boleh nak expect anak kau dengan dia sama. Sebab dia tak boleh nak compete lah. Tak boleh macam, lain. Semua benda lain. Social media tu new form of PIBG punya group WhatsApp lah. Betul. Kalau nak compare je. Tapi benda tu tak bagus lah. Technically Tak tahu, itu pada aku atas masing-masing. Ya, betul. Kau nak menunjuk, pada aku tak ada masalah sebab maybe tu untuk memori dia ke apa ke. Orang yang baca jangan rasa lu nak menunjuk. Memanglah aku nak menunjuk, bodoh. Kalau tak aku tak adalah post. Bangang. Kalau dia tak adalah buat account yang ada follower. Dia seorang je. Bodoh Buat sial. Nak buat diary lah kau untuk anak dia ke apa ke padahal. tapi kepada mereka yang luar sana tu, kalau contoh nampak orang share tu memang sasah menunjuk, cuma bezanya jangan terasa lah. Tak, memang kau kena terima dia orang menunjuk. So kau tak boleh nak trigger. Jangan jadikan sandaran apa-apa pun dalam hidup kau lah maksudnya. Menunjuk semua is all about showing off. Tapi tak semestinya, tak kisah. Pada aku lantak lah kau nak menunjuk ke apa. Anak kau pandai, fine, by all means. Tak payahlah dengki. Ya betul lah. Tak boleh cakap lah dia ni menunjuk. Kalau aku cakap, memang aku menunjuk. Kau ada masalah ke aku nak menunjuk? So yes, itu dia. Berapa lama kita sembang? Okey, sejam. Okey. Alright. Okey. So hopefully dapat menjawab apa benda persoalan yang this particular person hantar. Tapi let's say lah, sebab macam bos cakap nak ubah kau punya parents tak boleh. Betul. Tapi in that kid situation, apa yang dia perlu buat? Apa dia boleh buat? Okay, dia ada dua. Pada aku lah, kalau aku, okay, the moment kau tahu macam mana nak cakap, parents, kau tahu no matter what, kalau let's say parents yang betul-betul typical parents, right, kau tahu no matter what kau buat memang dia tak akan approve. Right, so you be smart about it lah. You need to be smart about it, meaning like macam okay, kalau kau again pergi balik kat tu, macam kalau kau tahu parents kau apa benda yang kau buatlah benda yang dia suka. Depan dia. Aku tak cakap macam tu. No, meaning dia okay, kalau contoh right, kau bagi macam mana nak cakap, kau bagi dia orang dua benda yang dia orang suka. Tiga benda yang dia orang suka. Lepas tu in between tu kau selit satu benda kau yang kau suka. So and then kau, before dia nak react apa-apa, kau selit benda yang dia suka tu. Kau faham tak? Dia macam again, benda simple lah. Maksudnya main kalau game. macam kau suka main music tapi parents kau tak suka, parents kau nak kau belajar dan kau main music. Contoh kalau music cakap contoh ayah suka lagu macam mana It can be as simple as that lah. kau kena Tapi kalau macam nak mengurat. Dia sebenarnya macam nak mengurat. Kalau kantoi main heavy metal, tak, ini untuk nasyid. Kau pergi balik macam kau pergi balik always, sebab kadang parents semua keras kepala macam tu. Kau pergi balik, okay, I'm doing some macam mana dia perception lah. It's a matter of how, bukan manipulate, but you need to be smart about it lah. Faham? Tak pun prove them wrong. Tu boleh tak? Tak itu payah. later. Sebab orang tua kau prove dia wrong, lagi dia orang bengang tu. Kau yang kau pandai sangat. Alright. Okay, so yes, hopefully apa yang kita orang discuss hari ni, maybe macam orang kat luar sana tak boleh relate sebab korang belum ada boyfriend, ada girlfriend, belum lagi nak kahwin dan sebagainya. Tapi maybe in 10 years this podcast will relate back lah. Betul lah. Mungkin kita akan dapat view kita lagi sekarang banyak ni kita lagi 10 tanam tahun. seed. Kita tengah tanam benih. Tanam benih. Lain tu tanam benih. dalam lubang tanah. Because macam as much as kita, okay, sebagai parents always lah macam tahu pasal anak kau, and then as anak kita pun kena, dia macam bercinta lah. Simple lah konsep dia. Kau nak jaga. Kadang-kadang kau suka, kau sayang dia ni, tapi perangai dia ni macam ni. But you need to find that, okay, macam mana aku nak manage benda ni. So kalau kau tahu dia ni memang jenis tak nak manage, contoh parents, memang tak nak dengar apa semua. But because of love, I want to spend my life with you, kau akan cari jalan untuk work around it. Sebab at the end of the day, tak apa mengalah orang tua. Cari jalan okay lah. je. Sebab kau nak fight orang pun,
orang tua punya orang tua, aku tak guna. Label tu parents tu, your parents tu. Betul. Bukan masalah tu your parents, sebab tak guna. First of all, tak guna kau nak fight orang pun. Sebab macam mana pun dia akan menang. Betul. Diorang rasa diorang betul lah. Ego lah, ego. That's why aku cakap, dia bukan manipulative. It's sebab doing the best way to ensure that everything berjalan lancar lah. Sekurang hiccup apa semua. Cari jalan paksa yang pelincir. Ya, nanti lebihnya kat kau juga. Maksudnya macam kalau kau, macam Adli cakap, macam kalau ikut cakap Adli tu, kau selamat, parents kau pun dah tak bising apa. So kau boleh membesar mengikut apa benda yang kau nak dan sebagainya lah. So yes, pada parents juga always like macam give space ke anak, always kenal anak dan sebagainya lah. Dengar tu kan. Kalau kecil lagi, tapi aku akan lalu juga zaman-zaman tu. Ya, nanti kita lagi 10 tahun nanti kita akan discuss balik Haikal macam ni. Yelah, sekarang kalau aku pergi mana-mana dia ikut. Tunggulah lagi 10 tahun mungkin dah tak ikut lah. Tentu kau akan rindu balik. Tapi kau tahu bila umur 3 tahun, apa perangai dia sekarang ni, itulah perangai dia. So kau dah boleh baca dah. Oh, saya dah okey. Kau kena observe, kau dah boleh baca dah dia macam ni. Macam tu. Kau dah tahu dah. Dia macam the core behaviour. Dari kecil kau dah boleh nampak dah. Maksudnya kalau macam anak kau macam panas baran contoh, right? Panas baran kalau things tak go dia punya way, right? Kau boleh nampak. Itu akan ya ke? Itu benda tu dia akan itu bukan itu sebab itu macam mana kalau perangai kalau orang nak cakap ni perangai mak dia, ni perangai bapak dia, benda-benda tu yang dah termaktub ni kau akan nampak dari dia orang kecil ni. Kau akan nampak. Balik gaji Haikal di kumpulan kau. Itu benih dah tanam 3 tahun lepas tu. dia benda tu akan membantu kau sebab kalau dia let's say perangai kau dah tahu. Ni perangai aku. So kau dah tahu macam mana kau nak manage. Kalau dia perangai wife kau, lagilah kau dah tahu macam mana nak manage. So dia sekarang kena tahu how to handle them. Bukan, kau just observe je macam dia ni macam ni, dia ni macam aku. Part ni kau tahu ni kau. Part ni kau tahu wife kau. So macam mana kau manage wife kau, macam tu lah juga kau manage dia. Ini benda yang termaktub lah. Perangai-perangai yang luar elemen luar tu belum lagi. Tapi the basic behaviour tu memang kau dah pernah baru tahu ni. Ya ke? Ni kira menunjuk tau. Allah termenunjuk lah pula. Semua aku baru tahu ini. Maksudnya macam daripada kecil kau dah boleh tahu macam mana anak kau punya acuan. Macam aku dah nampak Hawa, aku tahu dia macam aku, cheeky. Which buat aku pening kepala lah sebenarnya. So macam aku kalau tahu. Kau sendiri cheeky, orang lain yang pening kepala. Hawa cheeky kau pening kepala. So and then dia ada perangai macam aku nampak perangai my wife. Macam dia cepat snap tapi cepat sejuk. So dah nampak lah. Macam Adam memang aku tahu dia nampak dia perangai aku, which is dia antisocial. Oh really? Dia bukan antisocial, dia tak jarang kisah bercakap. bergaul, tapi dia lebih suka dalam dunia dia. Faham. So macam yelah, nampak. Tapi okey lah, dia habiskan So masa dia. sebab tu macam bila kau observe, kau nampak, so kau boleh manage lah. Anak kau apa yang ikut perangai kau? Apa lah, kuat makan. Tak ada sel kau dengan Itu kuat sebab makan. dia orang membesar gila. Alah hai. Makan bukan perangai. Minta makanan orang masuk kau. Dia minta makan aku. Itu perangai. Minta makan aku. Makan. Alright. Thank you pada bos sebab join podcast ni, dan it's been a pleasure borak benda ni. Gila lah jual lah. Ini nak jual juga. Jadi jangan cuba beli white coffee with durians. Boleh contact pada nombor yang tertera. Ada dekat description. Dan kalau mereka-mereka yang ada produk-produk yang nak promote boleh Boleh je. Boleh. baju ke buat je lokal lah. Jangan dengan syarat follower Instagram korang less 10,000. Okay, faham. Okay, ramailah buat akaun baru ni. Alright, kalau mereka nak tengok Podcast Tinker dekat YouTube, nama dia Podcast Tinker. Dan nak tengok dekat Spotify, Apple Podcast, nama dia Podcast Tinker juga. Oh, kau marah aku pula. Kalau kat Spotify dengan Apple Podcast, dengar bukannya tengok. Kalau nak dengar dekat Apple Podcast dengan Spotify. Kau tengok apa anak kau panggil kau dengar kau. Membetulkan orang. Okay, so yes, thank you semua. Korang boleh komen kat bawah untuk topik-topik kita yang permasalahan atau korang punya idea ke. Jangan bagi masalah je. Tu macam tu masalah tadi tu. Itu bukan masalah, dia macam luahkan je lah. Okay. Dan aku rasa aku boleh relate sebab dulu aku pun macam tu. Kau macam mana dulu?
Pang. Wah, yes, yes. Tapi aku tak makan sampah. Okay. So yes, thank you Adli, thank you semua, bye. Bye-bye.